Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai', berkenaan dengan qisas ni. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Assalamualaikum. Barang siapa yang mendapat satu kemaafan dari saudaranya, maka hendaklah yang memaafkan mengikut dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik juga. Baik. Ayat di atas, ayat in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, adalah jawapan kepada hadis nombor 1. Janganlah kamu kembali kufur selepasku dengan sesetengah kamu memenggal yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Itu memerangi orang-orang mukmin sebahagian kufur. Maka ayat Allah dalam surah Al-Hujurat kata bila berperang sama mukmin, Allah masih guna lafaz mukmin. Baik. Dalam hadis yang kedua, Nabi kata mencaci orang mukmin adalah fasik, membunuhnya adalah kufur. Wa qitaluhu, atau memeranginya sehingga terbunuh, maka dia adalah kufur. Maka datang dari ayat surah Al-Baqarah berkenaan dengan qisas. Qisas maksudnya seorang mukmin pergi bunuh saudara dia, mati, dan dia layak dihukum dengan hukuman qisas. Maksudnya dia sudah membunuh. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'. Tidaklah boleh orang mukmin membunuh orang mukmin yang lain melainkan tersalah bunuh. Sengaja bunuh tak boleh. Dan membunuh dengan sengaja Nabi kata kufur. Tapi kufur apa? Kufur keluar daripada Islam ataupun tidak? Ayat ni tengok, faman 'ufiya lahu min akhi, barang siapa yang mendapat kemaafan dari saudaranya. Allah menggunakan lafaz saudaranya. Kembali kepada ayat innamal mu'minuna ikhwah. Apabila Allah Subhanahu wa taala guna lafaz saudara, maka dia masih lagi beriman. Contoh ayat dalam surah Al-Baqarah, surah At-Taubah. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Sekiranya dia bertaubat, mendirikan salat, membayar zakat, maka dia saudara kamu dalam agama. Bila Allah gunakan lafaz saudara, maka mengisbatkan iman bagi seseorang itu. Sebab saudara orang Muslim adalah Muslim sepertinya. Saudara seorang mukmin, maka mukmin sepertinya. Maka dalam ayat ini Allah menggunakan lafaz min akhihi, daripada saudaranya. Maka tidak terkeluar daripada agama. Kita tidak mengeluarkan seseorang daripada agama melainkan dengan dalil. Dan kita juga tidak memasukkan seseorang dalam agama melainkan dengan dalil. Kalaulah sekiranya tidak ada dalil Al-Quran yang menyatakan sedemikian, hanya ada hadis Nabi tadi, maka nescaya kita akan hukum mereka sebagai kafir. Tetapi apabila Allah menyelamatkan atau menafikan kekufuran mereka dari segi keluar daripada agama, maka kita tahu bahawa apa yang dimaksudkan oleh Nabi adalah kufur yang berbeza dengan kufur yang kita bincang sebelum daripada ini. Baik. Itu yang pertama. Dalam ayat ini Allah menetapkan bagi pembunuh itu sifat saudara dalam Islam dan tidak menafikan sifat ini darinya. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq, wa la yasriq hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa at-taubatu ma'rudatun ba'd.
Seorang penzina, semasa dia berzina, dia tidak berzina dalam keadaan beriman. Nabi menafikan iman daripada dia bila dia berzina. Seorang berzina, sewaktu dia berzina, dia tidak beriman. Maksud Nabi menafikan iman daripada dia. Seorang yang mencuri, seorang pencuri, semasa dia mencuri, dia tidak mencuri dalam keadaan beriman. Seorang pencuri, waktu dia mencuri, dia tidak beriman. Dia tidak akan mencuri dalam keadaan beriman. Bila dia mencuri, maksud dia tak ada iman. Seorang peminum arak, semasa dia minum arak, dia tidak meminumnya dalam keadaan beriman. Bila dia minum arak, maka iman tak ada dengan dia. Iman hilang daripada dia. Taubat dibentangkan selepas itu. Dalam hadis ni, Nabi menyatakan orang berzina tidak beriman. Orang mencuri tidak beriman. Orang yang minum arak tidak beriman sewaktu mereka melakukan maksiat mereka. Dalam satu riwayat, seorang pembunuh tidak membunuh dalam keadaan beriman. Dan semasa seorang penyamun menyamun perkara yang mempunyai nilai sedang diperhatikan oleh orang ramai, dia juga tidak beriman. Dalam hadis ini Nabi menafikan iman daripada pelaku-pelaku maksiat. Apakah bila Nabi menafikan iman, dia terkeluar daripada agama? Hadis lain menyatakan sebalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang menyebut la ilaha illallah, kemudian dia mati dalam keadaan itu, kecuali dia akan masuk syurga. Siapa yang kata la ilaha illallah, mati dalam keadaan beriman begitu, tidak mati melainkan dia masuk syurga. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia dengar hadis ni. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, masuk syurga juga. Baginda berkata sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia telah berzina dan telah mencuri. Dia tanya lagi. Nabi kata walaupun dia berzina dan dia mencuri. Dia tanya lagi. Walaupun dia berzina dan dia mencuri. 3 kali Nabi jawab. Kemudian bila tanya pada kali keempat, Nabi kata walaupun Abu Zar sukar menerimanya. Dah jawab 3 kali, tanya lagi. Walaupun kamu tak setuju, itulah yang aku kata. Ala raghmi anfi Abi Dzar, ala raghmi anfi Abi Dzar, walaupun Abu Dzar tak suka hadis tersebut, bukan tak suka, payah nak terima. Orang berzina, orang curi masuk syurga juga. Tapi soalnya Nabi tidak mengeluarkan mereka daripada iman. Baik. Ini semua menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menafikan sifat iman secara menyeluruh. Daripada penzina, pencuri, peminum arak dan pembunuh yang masih mempunyai tauhid. Sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahawa mereka tidak boleh disifatkan dengan iman secara menyeluruh, pasti baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan bahawa orang yang menyebut la ilaha illallah di samping melakukan maksiat-maksiat itu akan tetap masuk syurga. Ini kerana syurga hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menjelaskan dengan kenyataannya itu bahawa imannya kurang dan tidak sempurna. Imannya kurang dan tidak sempurna. Seseorang hamba akan menjadi kafir sekiranya dia menghalalkan perbuatan-perbuatan itu yang menunjukkan bahawa dia telah membohongi Al-Quran dan As-Sunnah yang telah mengharamkan perbuatan-perbuatan itu. Hamba akan menjadi kafir jika dia menghalalkannya
walaupun dia tidak membuatnya. Baik. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW menyatakan bahawa orang yang mengucap la ilaha illallah masuk syurga juga walaupun dia berzina dan minum dan mencuri. Bukanlah bererti hari ni kita pakat semua tak apalah, Nabi bagi lesen, boleh berzina, boleh mencuri, masuk syurga juga. Tidak begitu. Bukanlah maksudnya Nabi bagi ke kita kena letak kedua-dua hadis ni pada tempat ni. Jangan kita baca nampak hadis yang pertama tu berat tak boleh, bahaya. Baca hadis kedua, balik ni ambil maka potong hadis atas. Tinggal hadis bawah ya. Baca tidak ada seorang hamba menyebut la ilaha illallah mati dalam keadaan itu kecuali akan masuk syurga. Walaupun zina dan mencuri, ya walaupun zina dan mencuri. Dia tak baca hadis atas. Dia baca hadis bawah. Memang hadis bawah ni untuk menafikan dia ni tak terkeluar daripada Islam. Bukanlah maksud Nabi redha dengan amalan-amalan ini. Cuma nak sebut bahawa adanya kufur yang tidak mengeluarkan seseorang daripada agama. Namanya kufur, tetapi dia adalah maksiat, dosa besar yang tidak mengeluarkan seseorang daripada agama. Baik.